Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita merafakkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat dan kasih sayang yang dapat kita bersama-sama meluangkan masa untuk menuntut ilmu, yang mana merupakan menuntut ilmu ni bukan satu, kita katakan, rezeki, dan merupakan satu nikmat dan antara jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Tuan-tuan, menuntut ilmu ni merupakan satu jihad. Dan kata para ulama, sebelum jihad mengangkat pedang adalah jihad mengangkat apa? Mengangkat pena, angkat pen dulu. Sebelum nak pergi perang, angkat pen dulu. Maksudnya pergi sekolah, pergi belajar dan sebagainya. Dan sampai ulama mengatakan al-ilmu qabla qawl amal, ilmu sebelum berkata-kata dan juga nak beramal. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita sangat bersyukur kepada Allah SWT dapat kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu, dalam rangka untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk takarrub, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, balik kepada tajuk kita pada malam ni, nama dia tidak ada tajuk, just bagi nama saja untuk malam ni. Jadi saya mengambil keputusan untuk berkongsi dengan tuan-tuan tentang sirah nabawiyah. Daripada depannya adalah kitab tentang sirah nabawiyah yang saya cadangkan. Mungkin daripada saya mengajar kuliah umum, lebih baik saya tetapkan satu tajuk khusus, sebagai contoh sirah, tarikh. Dan memang itu adalah pengkhususan saya, dan saya mengajar kebanyakan kelas-kelas di kawasan Selangor ni dia adalah tentang kelas sirah. Macam di Damai Mewah, kita tahu Damai Mewah, Surau Al-Musawir, Taman Permai, dekat tepi jalan tu, jalan semuanya, itu dah CD7 dah. Kita start dah tahun lepas, sebabkan baru Januari tahun lepas kita start. Maksudnya sebulan sekali, baru 7 bulan. Ada kita cepat sikit, kita buat sebulan 2 kali, tentang untuk kita membaca sirah Nabi SAW. Kita mengambil kata-kata Ali bin Hasan, kunna nu'alimu maghadhi Nabi SAW wa sarayu kama nu'alimu as-sirah kama nu'alimu surah minal Quran. Kata tabi'in, kami mempelajari sirah peperangan Nabi SAW dan juga saraya, itu perang-perang kecil, seperti mana kami belajar surah-surah dalam Al-Quran. Itu kata tabi'in. Maksudnya mereka belajar kisah-kisah perang Nabi ni, macam mana mereka belajar surah-surah Al-Quran. Sebabkan saya tengok hari ni, kebanyakan masjid-masjid, surau-surau banyak menumpukan perhatian kepada tentang kelas akidah, kelas Al-Quran, kelas tafsir, kelas hadis, tapi jarang kita dengar kelas sirah. Jarang kita dengar orang buat kelas sirah. Mungkin sebab sejarah pun. Orang kalau belajar sejarah ni, subjek yang paling orang tak minat sejarah. Dia banyak melibatkan tarikh dan sebagainya. Tetapi kita, tuan-tuan, kalau kita tidak belajar sejarah, sejarah akan berulang. Dan hakikatnya apa yang kita nampak, tuan-tuan, memang seolah-olah macam berulang. Apa yang kita nampak hari ini macam dah pernah berlaku sebelum-sebelum ni. Sejarah tu dia berulang. Dan sampai hari ini, tuan-tuan, ada anak sekolah rendah. Ada tak anak sekolah rendah, tuan-tuan, belajar sejarah? Zaman saya, kita tak ada belajar sekolah rendah, tak ada belajar sejarah. Siapa ada anak darjah 1 ataupun sekolah rendah, diorang dah start belajar sejarah. Zaman kita dulu sekolah sejarah ni biasa peringkat sekolah menengah. Nak kata sampai kerajaan pun terpaksa masukkan silibus sejarah dalam peringkat permulaan pembelajaran supaya nak tahu tentang sejarah. Kalau tak, kita tengok hari ni di negara kita banyak isu-isu yang tak sepatutnya jadi isu, dijadikan isu yang besar. Sebab kalau kita belajar sejarah, kita tengok sejarah balik, sebenarnya benda tu tak ada masalah pun. Jadi tuan-tuan, yang kita nak fokuskan pada hari ini adalah tentang sirah Nabi SAW, tentang perjalanan hidup Nabi SAW. Hari ini lebih kepada muqaddimah, lebih kepada pengenalan tentang sirah Nabi SAW. Sebab ramai orang ni dia anggap sirah ni bukan satu perkara yang penting.
Sedangkan kita tahu tadi sahabat-sahabat, anak-anak sahabat diajarkan sirah-sirah ni macam mana mereka belajar Al-Quran. Kita hari ni banyak kelas-kelas pengajian Al-Quran, Al-Baghdadi dan sebagainya kan, Al-Furqan, tapi tak pernah dengar lagi kelas sirah, kelas sejarah. Jadi kita kena ambil peluang untuk mempelajari sirah, dan sirah ni sangat penting sebab kita tahu Nabi ni adalah uswatun hasanah. Al-Quran sebut Nabi ni adalah contoh tauladan. Kita perlukan satu role model, satu contoh yang di hadapan yang kita dapat jadikan sebagai role model kita, sebagai idola kita. Hari ni tuan-tuan, bila kita nak ambil role model dan tokoh pelajar sebagainya, kita terpaksa kena pilih yang terbaik. Dah terbaik, kena pilih yang terbaik. Jadi dalam manusia yang paling hebat atas muka bumi ni adalah Nabi SAW. Jika kita mengatakan kita ni sibuk, saya rasa tak ada orang yang paling sibuk melainkan Nabi SAW. Nabi merupakan seorang Nabi dan juga Rasul. Tuan-tuan kena tahu, Nabi Rasul ni dia tak macam manusia biasa. Kita buat solat-solat sunat ni, hukum dia sunat. Qiyamul Lail, solat duha, itu semua sunat. Tetapi bagi para Nabi dan juga Rasul, bagi mereka adalah wajib. Mereka berbeza. Mereka pun tak boleh terima sedekah, mereka hanya boleh terima hadiah. Jadi para Nabi dan Rasul ni, mereka memiliki kekhususan. Sebagai contoh tuan-tuan ada isteri berapa? Ada berapa isteri? 1, 2, 3, 4 maksimum. Nabi tuan-tuan, dia ada berapa? Nabi Muhammad ada berapa? Nabi Muhammad ada berapa isteri? Ada 13. Ada sebenarnya 11, 12, 13 tu ulama khilaf lah. Maria Qibtiyah dengan Raihanah tu sebab dia hamba, kemudian Nabi bersama dengan dia dapat anak. Jadi itu ada khilaf. Jadi 13. Jadi kalau orang yang tak belajar sunnah, tak belajar sirah, dia akan keliru lah. Dia nak ikut sunnah, takkan nak kahwin 13 pula. Itu khusus untuk Nabi dan Rasul. Macam bab, kita kata bab korban. Tuan-tuan, kalau korban, dah dekat korban, lama lagi kan. Korban kita biasa berapa ekor? Seorang berapa ekor? Kadang seekor pun kongsi ramai-ramai. Nabi tuan-tuan tak? Nabi dalam ada satu riwayat mengatakan bahawa Nabi disembelih 100 ekor. 100 ekor. Yang Nabi sembelih ni 80. Lagi 20 lagi Nabi suruh Sayyidina Ali. Itu untuk Nabi dan juga Rasul. Dia punya makam dia lebih tinggi. Tapi kita tahu dalam kaedah, kita tahu barang siapa yang buat lebih, dia dapat lebih lah. Sebab tu tuan-tuan, Nabi dan Rasul pun ada banyak level. Yang paling tinggi sekali adalah Rasul Ulul Azmi. Yang 5 yang paling tinggi. Sebab apa? Mereka punya ujian pun lagi berat. Sebab tu kita perlukan sirah ni. Kita nak tengok, macam kita nak tahu kita ni timpa musibah sebagainya, kita tengok siapa yang lebih susah lagi timpa musibah. Nabi SAW, kita ada anak Nabi semua meninggal waktu Nabi masih hidup, kecuali seorang saja, iaitu Fatimah. Lepas Nabi wafat 6 bulan tu baru Fatimah meninggal. Nak kata siapa lagi sedih, kita ke Nabi? Nabi ada anak lelaki, 3 anak lelaki, 3 meninggal waktu baby. Jadi Nabi punya, kita katakan Nabi ada 13 isteri, pernah kumpul sekali 9. Nak kata tuan-tuan, kita sibuk ke Nabi sibuk? Nabi 9 isteri, kita 1 isteri pun dah pening kepala. Betul tak? Kan? Ni nak masuk sekolah lagi kan? Nak hantar tu nanti sebagainya. Jadi bayangkan bagaimana kita nak tengok contoh tauladan terbaik. Dari sudut rumah tangga, Nabi dalam pengurusan, dari sudut politik. Nabi tuan-tuan, Nabi SAW berdakwah berapa tahun? Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun, kemudian 10 tahun di Madinah. Dalam masa 10 tahun, berapa perang? Berapa perang Nabi handle? Berapa perang tuan-tuan? Macam kuis dah hari ni. Ada 90 peperangan. Kalau detail 84 lah. Ada 84 peperangan dalam 10 tahun. Sebab tu bagi mereka yang tak tahu sirah, dia tengok 84 perang dalam 10 tahun. Sebab tu dia kata Islam agama teroris. Sebenarnya dia tak kaji. Daripada 84 perang, yang berlaku perang tu cuma 7 sahaja. Daripada 84 yang perang cuma 7 sahaja. Yang lain semua berlaku dengan perdamaian dan ketenteraman, tolak ansur dan sebagainya. Tetapi yang berlaku perang 7 sahaja, 84. Yang bagaimana Nabi SAW, kita tengok contoh tauladan terbaik dari sudut pengurusan masa. Kita solat malam bukan wajib tuan-tuan. Nabi solat malam wajib. Berbeza. Dan sampai Nabi punya solat tu bukan solat biasa-biasa. Sampai bengkak
bengkak kaki. Kita pun kalau cuba wajibkan kat diri kita pun, mungkin kita buat solat yang ringan-ringan, betul tak kan? Orang kata beginner, basic, baru nak belajar kan. Tapi Nabi SAW solat sampai bengkak kaki, sampai Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa engkau solat sampai bengkak kaki? Bukankah anda telah dijamin syurga? Itu tanda Nabi kata, bukankah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Itu kata-kata level yang paling tinggi ni adalah level para Nabi dan Rasul. Kita hebat macam mana, baik macam mana, alim macam mana pun, tetap tak boleh jadi Nabi dan Rasul. Sebab Nabi dan Rasul adalah pilihan. Dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada juga di Malaysia ni yang mengaku Nabi, dia mengaku Rasul Melayu kan. Dia baca innaka la minal mursalin, baca surah Yasin, lepas tu dia kata engkau adalah utusan. Dia kata ayat tu untuk diri dia kan. Itu hujah mereka lah yang menggunakan ayat Yasin tu untuk mengangkat diri mereka sebagai Nabi dan Rasul. Sedangkan ayat tu untuk Nabi Muhammad, tapi dia baca untuk diri dia. Jadi itu ada kata-kata, ada juga penyimpangan yang cuba nak jadi Rasul Melayu. Tapi kita mengatakan bahawa Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Dekat Malaysia ni kita ada satu fahaman, bahkan dalam khutbah Jumaat pun kita mendoakan dijauhi daripada fahaman yang menyimpang seperti fahaman Ahmadi ataupun Qadiani. Dan saya difahamkan dia punya pengikut di Malaysia ni dah mencecah 100,000. Ramai ke tak ramai? Ramai tak 100,000? Dikatakan, kita tak tahulah. Tetapi nak kata bahawa generasi yang menganut fahaman Qadiani Ahmadi ni, dia adalah generasi yang ketiga. Maksudnya bukan dia kalau atuk mak ayah dia sekarang dah cucu dia. Generasi yang ketiga, fahaman Ahmadi. Ahmadi apa tuan-tuan? Ahmadi ni adalah mengaku bahawa ada Nabi selepas Nabi Muhammad, iaitu nama dia Ahmad. Itu fahaman Ahmadiyah. Kenapa dipanggil selain nama Ahmadiyah juga dipanggil Qadiani? Sebab dia berasal, nama Ahmad tadi tu, dia berasal dari kampung Qadian di India. Jadi pengikut dia namakan Qadiani. Fahaman Ahmadi Qadiani. Jadi mereka mengaku bahawa ada Nabi selepas Nabi Muhammad, iaitu Nabi Ahmad, orang India. Yang kita pelik, orang Melayu ramai juga ikut. Generasi ketiga. Itu mungkin sebab mereka nak cari idola tak jumpa. Dapat idola ataupun tokoh yang mengarut. Memang banyak yang mengaku menjadi Nabi. Sampai Nabi pernah sebut akan ada 50 orang yang mengaku menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Ramai tu kalau ikutkan list dia. Jadi tuan-tuan, itu di antara kenapa kita kena belajar sirah Nabi SAW. Kita tahu kita sibuk hari ni tuan-tuan, sebab tu dia antara kelas yang saya masya-Allah di sini adalah kelas di surau Al-Makmur ni. Sebab bagi saya sangat seronok sebab dia buat lepas isyak kan. Sebab apa? Dia kata target dia adalah untuk orang-orang yang bekerja. Sebab mereka dapat meluangkan masa lepas balik kerja, dapat datang ke kuliah. Jarang saya jumpa suruh-suruh buat kelas lepas isyak. Biasa lepas maghrib, kalau pagi pun lepas subuh sebagainya. Tapi hari ni di sini dia buat lepas isyak. Jadi bagus, kita nak tahu sibuk macam mana pun, kita tetap ada masa untuk meluangkan untuk menuntut ilmu. Sebab kita hari ini berada dalam dunia kesibukan, yang kesibukan dia macam sibuk kan? Walaupun hakikatnya kita hari ini moden, pengangkutan mudah kan, nak pergi mana-mana pun mudah ya? Semua depan ni je lah, kena bayar tol sikit kan, kena naik motor. Jadi segalanya mudah sekarang ni menuntut ilmu. Tuan-tuan boleh hari ni just panggil Syekh Google. Sebab tu ustaz-ustaz ataupun orang mengajar hari ni tuan-tuan, dia tak boleh kelentong. Cakap hadis pelik sikit, kita Google lah. Cek balik, oh ustaz ni cakap hadis palsu. Sebab biasa ada di pelik ni hadis palsu banyak. Hadis palsu ataupun hadis yang mereka macam Nabi suka makan tembikai kan, itu hadis palsu. Dia orang yang jual tembikai sukalah hadis ni. Dia akan promote tembikai. Dia kata ni sunnah Nabi. Itu memang sunnah tapi hadis palsu. Jadi hari ni tuan-tuan, kita penuh dalam kenikmatan. Sangat mudah. Orang kata nak belajar ulama hadis dulu sampai berjalan beribu kilometer untuk mendapatkan satu hadis. Kita hari ni tuan-tuan buka tak direct hadis. Itu pun kadang-kadang tak hafal juga. Kadang-kadang pun tak sempat nak belik. Sampai banyak sekali sekarang ni apps yang dia terpaksa buat, buka handphone je kena baca satu ayat. So dia kata dia dalam sebulan dia dah khatam lah Quran. Sebab kita ada 6,232 ayat. So dia 6,000 kali dapat handphone. Itu sampai satu tahap
terpaksa buat macam tu, untuk mendidik kita. Dalam dunia kesibukan ni, kita kena ada masa untuk luangkan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orientalis tuan-tuan, mereka juga mengkaji sirah. Kita kena faham, yang belajar sirah Nabi ni bukan umat Islam saja. Orientalis, orang non-Muslim juga mengkaji sirah. Sampai ada satu buku tu, buku orang putih, dia meletakkan tokoh berpengaruh yang pertama sekali adalah Nabi SAW. Sebab tu kata-kata tabi'in, dia kata, kalaulah Nabi SAW ni tak ada mujizat, kalaulah Nabi ni tak ada mujizat, dengan membaca sejarah Nabi pun dah cukup membuatkan kita terpegun. Tak payah ada mujizat, tak payah belah laut. Ada belah laut, belah bulan, pergi air keluar celah jari Nabi SAW. Kemudian air perigi tak elok jadi elok. Banyak mukjizat Nabi SAW. Ada ulama' dah himpun 1000 mukjizat Nabi. Tak perlu 1000 ni, baca sejarah Nabi saja pun kita dah akan terpesona dan kagum dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, kenapa kena belajar sirah Nabi juga? Kita dalam hidup kita ni tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni, kita kena belajar 3 perkara. Ini basic. Dan 3 ni tuan-tuan, kita abadikan dalam zikir kita pagi petang. Kita akan baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku redha Allah sebagai Tuhan aku. Jadi tuan-tuan, dalam agama kita, dalam hidup kita ni, kena kenal Tuhan. Kena Tuhan. Paling kurang kita kena kenal nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, kena tahu cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita kenal agama kita, agama Islam, tahu rukun iman, tahu rukun Islam, syarat-syarat solat dan sebagainya, kena tahu. Yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi yang bawa agama, kita kena tahu peribadi Nabi SAW, kena tahu ahli keluarga Nabi SAW. Paling kita kata minimum sekali kena tahu nama Nabi SAW. Ada orang kita sebut siapa nama Nabi, dia pun tak tahu nama Nabi. Dia biasa panggil Rasulullah je. Nama Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan Manaf. Sampai Nabi punya salasilah sampai 28 salasilah. Itu antara kelebihan bangsa Arab, mereka sangat menjaga salasilah. Orang Arab ni jaga 2 salasilah. Salasilah manusia dengan salasilah kuda. Macam kucing kita hari ni tak tahu mak ayah dia siapa, kan? Kucing tak tahu siapa mak ayah dia. Tapi kuda, memang orang ada jual buku khas tebal macam ni juga, tentang nasab kuda. Maksud kuda ni dia jaga nasab. Sebab tu haiwan yang paling mahal ni kuda, kan? Haiwan mahal sebab, dan tu sukan elit orang main kuda. Jarang kita dengar orang kenamaan main kucing, main dengan haiwan hamster, jarang. Dia biasa sukan elit main dengan kuda. Sebab kuda ni ada nasab dia. Kuda kita pun pernah tengok dia jual sampai harga jutaan. Harga juta. Jadi Arab ni dia jaga kelebihan dia pada nasab kuda dengan nasab manusia. Nasab manusia, sebab tu kita tengok orang banyak Al-Habsyi, Al-Harbi. Orang kahwin banyak sesama kabilah. Sebab antara sebab mereka buat macam tu sebab nak jaga nasab. Dia tak nak terkeluar dia punya nasab dia. Jadi Nabi SAW, nasab Nabi ni sampai ke Nabi Ibrahim AS, itu ulama sepakat 28. Daripada Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam itu ada khilaf. Tapi adalah salasilah tu. Daripada Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam ada, cuma ulama bersisih pandangan dalam yang lebih tu. Yang sepakat zaman Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim 28 tu sepakat. Itu confirm. Itu pun dah masya-Allah lah. Dah 1000 berapa tahun boleh jaga lagi nasab. Dan untuk ahlul bait yang baru-baru ni, sekarang ni kan banyak ahlul bait. Itu macam mana pula? Itu pun ada nasab juga. Tetapi ramai juga yang terkantoi, yang dia bukan ahlul bait, dia guna title ahlul bait. Di Malaysia baru ni pun ada orang tu dia kantoi juga. Orang panggil Habib-Habib, rupanya sekali cek dia orang biasa je. Tak ada kaitan keturunan Said, tak ada Said Sharifah pun. Tapi sebab dia nak brand, sebab orang hari ni dia ada branded, baru orang panggil Al-Habib dan sebagainya kan. Jadi bila cek balik memang tak ada kaitan. Sampai ada buku macam ni juga. Tapi saya tak sempat nak beli, dengan kumpul duit. Macam ni tebal dia 3 jilid tentang nasab keturunan Nabi SAW ke bawah. Tapi tak tahulah sampai yang bawah yang kita nampak hari ni. Tetapi yang paling pasti, yang setakat ni, menurut kajian yang paling confirm sekali,
iaitu King Abdullah Bani Hashim dekat King Jordan, itu memang Ahlul Bait. Dengan satu lagi king dekat South Malaysia ni, Sultan apa? Sultan Sirajuddin Perlis, itu Ahlul Bait. Dua ni yang kita yakinilah susu salasilah dia. Dua ni yang kita yakini bahawa mereka Ahlul Bait. Sultan Abdullah dekat Jordan, King Abdullah. Tapi kita kena tahu bahawa dalam agama ni tuan-tuan, dia tidak diukur berdasarkan keturunan. Sebab kalau tuan-tuan tengok King Abdullah tu memang dia dah kahwin dengan Mak Saleh, dah free hair sebagainya. Jadi tuan-tuan tak boleh lah kata Ahlul Bait ni mesti terjaga. Bahkan Nabi SAW beritahu bahawa kalaulah Fatimah binti Muhammad ni mencuri, aku sendiri yang akan potong tangan dia. Jadi tuan-tuan, kita bahawa keturunan ni tidak menjamin iman. Bahkan kita tahu bahawa kalau kita katakan bahawa kita ni kita katalah belajar sampai PhD sebagainya, tak semestinya anak kita ni pun boleh belajar sampai PhD. Sebab ilmu ni dia bukan warisan. Iman dan juga ilmu ni bukan warisan. Kita contohnya tuan-tuan, mungkin kita dulu belajar sampai peringkat tinggi. Bila anak tuan-tuan lahirkan anak automatik dia kena start pada zero balik. Dia berbeza dengan orang kaya. Kaya ni dia boleh warisan. Kalau mak ayah dia kaya, insya-Allah anak dia pun kaya. Tapi kalau mak dia hebat macam mana pun, pandai macam mana pun, tak semestinya anak dia pandai. Atau kalau mak ayah dia beriman macam mana pun, tak semestinya anak dia beriman. Sebab iman ni dan juga ilmu dia bukan warisan. Dia mesti dipelajari. Itu kita kata adalah satu nikmat yang semua orang boleh dapat. Tak ada orang yang tak dapat, melainkan dia kena berusaha. Iman tu boleh diusahakan. Jadi berbalik tentang sirah Nabi SAW, lebih kepada pengenalan. Antara buku yang bagus yang hari ini yang kebanyakan dipakai adalah kitab Rahil Maktum. Yang ni saya bawa terjemahan dalam bahasa Melayu, terbitan Yadim. Dan banyak lagi dia punya cetakan, terlalu banyak. Ini cetakan lain, ini cetakan daripada Santai Ilmu, tajuk yang sama. Saya tahu buat kitab Arab dia, tapi kitab Arab dia nipis je. Kitab Arab dia macam ni tuan-tuan. Sebab tu kita katakan bila dah terjemah tu, dia bahasa dia panjang. Sebab kita dalam bahasa Melayu ni, kita katakan kita punya vocab kita tak cukup. Kalau tuan-tuan belajar dalam bahasa Arab, takut sangat takut. Nak gambarkan ketakutan tu, dia punya ukuran takut tu. Takut, sangat takut. Tapi kalau bahasa Arab dia sebut khauf, khasyah. Dah beza dah. Sebut kata ni dah tahu dah takut macam mana. Contoh tuan-tuan baca setiap hari, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, apa beza dia? Ar-Rahman Ar-Rahim, apa beza dia? Maksud sama, rahmat, tetapi cara disampaikan berbeza. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, kasih sayang Allah untuk semua manusia. Baik engkau beriman, baik engkau tak beriman, kafir ataupun orang Islam, semua dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Ar-Rahim khusus untuk orang Islam sahaja, khusus untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang Allah khusus untuk kepada hamba-hambanya yang beriman. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Apa pemurah, mengasihani, kan lain bahasa Melayu tu kan. Maha Pemurah dengan Maha Mengasihani. Tetapi kalau macam kita syarahkan tadi, baru betul-betul nampak clear. Kasih sayang Allah untuk orang ramai, kasih sayang Allah untuk orang Islam. Berbeza. Sebab tu disebutkan kalau Allah SWT ni tidak memberikan kasih sayang kepada manusia, pasti orang-orang kafir hari ni tak dapat pun nak hirup udara segar, tak dapat nak bernafas pun. Sebab apa Tuhan nak bagi? Dalam keadaan Tuhan bagi dia nikmat, bagi dia pelbagai benda-benda free, oksigen sebagainya. Sampai hari ni ada orang buat kiraan harga oksigen. Kalau lah oksigen ni berbayar, berapa nak kena bayar? Berapa nilai dia? Ratusan ribu atau jutaan. Jadi dengan sifat Ar-Rahman, barulah manusia hari ini walaupun buat dosa masih boleh duduk dekat dunia dengan secara aman. Dan ramai hari ini orang yang
Uzam Zalik yang buat benda syirik, buat benda khurafat, buat benda dosa besar dan sebagainya. Ada tak dia tengah buat dosa, tiba-tiba dia tak semayang, tiba-tiba dia kena peti ke, dia mencuri, tiba-tiba tangan dia hilang ke? Ada ke? Tak ada. Itu antara bentuk kasih sayang Allah SWT. Allah Ta'ala nak bagi dia ni tempoh untuk bertaubat. Sebab kita duduk atas muka bumi yang diciptakan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi kalau kita hidup ni bukan untuk ibadah, jadi apa yang Tuhan patut buat? Tuhan patut bagi hukuman, kan? Sebab kita tak buat apa yang Tuhan suruh. Macam tuan-tuan hari ni, tuan-tuan bekerja sebagai bos, tuan-tuan ada pekerja, bagi kerja dia tak nak buat, bahkan dia lawan kita pula. Tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan nak bayar gaji bulan dia ke, ataupun tuan nak terminate ke, ataupun bagi amaran? Tuan-tuan nak buat apa? Terminate. Itu kalau kita jadi Tuhan macam mana? Orang buat dosa habis. Itu kita katakan disebabkan sifat Ar-Rahman tu, ya, kasih sayang Allah SWT sangatlah luas. Itu saya nak terbelok jauh. Itu tentang, nak bagi tahu tentang bahasa Arab. Sebab tu bila kita terjemahkan, bila kita punya orang Melayu kita terjemahkan, dia jadi tebal macam ni. Dan ini menyebabkan orang lagi takut belajar sirah, kan? Hari ni kalau tuan-tuan pergi buku sejarah, kalaulah Kementerian Pelajaran buat buku sejarah tebal macam ni, rasanya ramai drop subjek sejarah. Itu pun dia buat berperingkat. Tapi tuan-tuan, inilah sejarah Nabi SAW, ya, bermula daripada Nabi lahir, sampailah Nabi wafat. Penting tuan-tuan, sebab kita setiap hari kita kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allah sebagai Tuhan aku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah SWT. Jadi bila Nabi Muhammad sebagai utusan ni, kita paling kurang tuan-tuan, kita kena tahu sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam belajar sirah tuan-tuan, kena dapatkan, sebab orang hari ni tuan-tuan kalau nak tackle orientalis, orang kafir sebagainya, mereka nak attack, mereka akan attack sirah, akan attack sejarah. Hari ni kebanyakan penyelewengan, kita katakan kebanyakan jenayah ilmiah berlaku dalam sejarah. Sebab mereka tak boleh masuk Quran dia fix. Tuan-tuan kalau baca ayat lain sikit je orang dah tahu salah. Betul tak? Hadis pun tak boleh juga. Hadis kita ada hadis sahih, hadis hasan, hadis lemah, dhaif, hadis palsu, kan? Jadi dah boleh beza. Jadi kebanyakan mereka akan masuk melalui sejarah. Kebanyakan cerita-cerita yang karut-marut, cerita-cerita yang berlebih-lebihan ni semua masuk melalui sejarah. Dan sejarah kita kena tahu bahawa bila kita cerita pasal sejarah, dia tidak begitu ketat macam mana kita cerita tentang Quran dan hadis. Sebab sirah ni dia adalah cerita-cerita. Jadi dalam bila kita mengajar, kita beritahu ada sirah yang sahih, ada yang tidak sahih, ada yang dikatakan. Ulama-ulama sejarah kumpul dikatakan. Jadi kita tidak begitu ketat dalam sejarah selagi mana tidak melibatkan masalah akidah dan juga fiqh. Selagi mana tak libatkan akidah fiqh, dia tak ada masalah. Dan mungkin tuan-tuan juga tidak ada masalah, dan tidak ada masalah dalam iman kita. Sebagai contoh, kalau saya bagi tahu perkara ini, adakah iman tuan-tuan bertambah ataupun berkurang, ataupun sama je? Contoh soalan saya bagi tahu, kalaulah Nabi SAW lahir dah bersunat ataupun belum bersunat, adakah iman tuan-tuan akan bertambah ataupun berkurang? Kalau Nabi lahir dah sunat, tuan-tuan punya iman bertambah ke? Kalau Nabi lahir dah sunat, belum sunat, akan bertambah? Tak juga. Jadi cerita-cerita begitu tidak menjadi masalah. Dan benda je tu ada khilaf lah, ada perbezaan pandangan. Ada kata Nabi lahir dah berkhatan, ada kata Nabi lahir belum berkhatan. Sebagai contoh, ni orang Melayu kita jadi polemik tentang Maulidur Rasul, tentang hari kelahiran Nabi SAW. Saya tanya tuan-tuan sambut Maulidur Rasul, berapa hari bulan tuan-tuan buat birthday Nabi Maulidur Rasul? Berapa hari bulan? 9, 12, 8. Ada banyak pandangan. Ada kata 8, ada kata 9, kata 12. Yang confirmnya hari Isnin, ya. Jadi saya nak kata tuan-tuan, kalau Nabi lahir 8 hari bulan, kalau Nabi lahir 9 hari bulan, kalau Nabi lahir 12 hari bulan, adakah iman tuan-tuan bertambah ataupun berkurang? Kalau 12 tak kena ni, tak sama, iman aku berkurang. Tak ada. Benda tu tidak memberikan kesan kepada iman kita. Tidak ada masalah.
Jadi kita kena tahu tentang sumber-sumber sirah, tentang sejarah sumber-sumber sirah ni. Dan masalah hari tuan-tuan, ada orang yang mengajar sirah, dia ambil kesempatan, dia ambil kesempatan, dia berlebihan dalam menceritakan sirah Nabi SAW. Sebab kita tuan-tuan, dalam ilmu ni kita kena letak setiap benda ni pada tempat dia. Sebab ada zaman Nabi, bila sahabat-sahabat ni memuji Nabi melambung, Nabi tak bagi. Sebab tu bila kita baca zikir, kita akan sebut Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad ni adalah abduhu, adalah hamba Allah dan juga utusan Allah. Sebab apa Nabi sebut hamba Allah? Supaya kita anggap Nabi ni macam manusia biasa. Maksudnya bukan kita merendahkan Nabi, tapi kita Nabi ni manusia. Sebab ada orang kata, sebab kita bila suruh orang ikut Nabi, orang kata tak boleh lah ikut Nabi sebab Nabi tu lain, kita ni manusia biasa. Tak boleh, sebab Nabi manusia biasa lah, kita kena ikut Nabi SAW. Sebab ada orang hari ni dia menjadikan alasan, itu Nabi, kenapa kau tak semayang? Itu Nabi, tak apalah, aku ni orang biasa. Tak boleh. Kita kena jadikan Nabi dia sebagai ikutan. Hari ni tuan-tuan, ada orang yang diboleh-bolehan dalam sirah Nabawiyah, yang mana mereka ni niat baik, dia terjemahkan buku macam ni semua, tetapi nama-nama guru mereka, tuan-tuan, kalau saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita ada guru-guru kita yang telah meninggal dunia, kita letak apa dekat dia punya belakang dia? Macam kalau Nabi SAW, kalau para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kalau ulama yang telah meninggal rahimahullah, kalau masih hidup hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Jadi ada hari-hari ni tuan-tuan, hari ini ada setengah ustaz-ustaz kita ni, asatizah kita ni, mereka meletakkan nama guru-guru mereka ni, dia meletakkan title yang kita terkejut. Dia letak, padahal guru dia masih hidup, dia letak nama guru dia radhiyallahu anhu. Saya ada banyak, saya ambil screenshot, dan benda ni disebarkan di grup-grup WhatsApp tentang dia bagus, dia orang ni buat baik. Dia kita Arab ni, dia bagi terjemahkan, lepas tu dia tulis nama guru dia masih hidup, radhiyallahu anhu. Itu antara juga kita katakan satu bentuk berlebihan. Sebab radhiyallahu anhu biasa kita guna untuk sahabat, para sahabat. Benda tu tak salah pun, kalau tuan nak sebut nama mak ayah tuan-tuan radhiyallahu anhu tak salah, tetapi tidak kena pada tempatnya. Yang pertama tuan-tuan, mungkin mereka berlebihan dalam memuji guru dia sampai dia letak guru dia radhiyallahu anhu. Yang kedua, mungkin guru dia pernah jumpa Nabi. Sebab ada orang ni bila dia ingat jumpa Nabi, jadi sahabat. Sebenarnya itu tidak boleh. Walaupun kita jumpa mimpi Nabi pun, kita bukanlah sahabat. Dan tentang sirah Nabi SAW, orientalis juga mengkaji. Dan ada satu ulama yang saya tak ingat, tapi dia buat Al-Fas Al-Mu'jam tentang ensiklopedia ataupun glosari tentang lafaz-lafaz dalam hadis. Dan buku ni telah diterjemahkan dalam bahasa Arab dan diguna pakai di dalam kelas-kelas pengajian Islam, dan kita ambil dia punya faedah-faedah dia. Sebab orang tulis ni dia mengkaji Islam, ada kebaikan dan ada keburukan, tetapi kebanyakan tuan-tuan ni, mereka kaji ni ada benda-benda yang mereka sembunyikan. Contohnya dalam Al-Fas Al-Mu'ajim tentang lafaz-lafaz dalam hadis, dia cek balik pada Bukhari sampai Sunan Sittah semua, dia cek balik, dia keluarkan hadis-hadis, dia keluarkan glosari. Contohnya tuan-tuan nak cek pasal kuda, jadi pergi dekat punya glosari kuda, dia read kuda-kuda dalam kitab hadis. Bagus tak dia buat, kan, orientalis ni. Tetapi dia bila orang mengkaji, rupanya dia telah keluarkan satu topik yang sangat penting. Dia keluarkan tentang topik jihad Nabi SAW. Yang ramai orang tak perasan, dia keluarkan satu topik jihad. Dan memanglah itu yang menimbulkan kebimbangan orang-orang kafir dan sebagainya. Sebab kalau umat Islam ni jadikan jihad sebagai prinsip perjuangan, pastilah Islam akan tersebar luas. Sebab kita hari ni tuan-tuan, sebab Islam jihad ni bukan dalam rukun. Zaman dulu sampai jihad ni nak masuk dalam rukun. Kalaulah jihad ni masuk dalam rukun, pastilah umat Islam akan semua berjuang di jalan Allah SWT. Baik berjuang dengan pen, sampailah berjuang dengan pedang. Sebab Nabi, para sahabat Nabi SAW, tuan-tuan kena tahu bahawa lepas Nabi wafat, sebab tu antara kita akan tahu dalam sirah ni kenapa tanah Arab terpilih menjadi tempat ditutupnya risalah Nabi SAW. Sebab Allah SWT nak tutup dunia ni, jadi akhir zaman, nak kena pilih satu bangsa, satu tempat, yang tempat ni boleh menyebarkan Islam. Jadi tempat mana yang Allah tak nak pilih untuk tutup agama ni? Allah pilih tanah
tanah Arab. Allah pilih tanah Arab, daripada banyak bangsa-bangsa yang hebat-hebat atas muka bumi ni, yang terpilih adalah bangsa Arab, terpilih untuk meneruskan legasi dakwah. Dan memang terbukti tuan-tuan, orang Arab ni dalam bab dakwah mereka nombor satu. Bayangkan Nabi SAW sebelum Nabi wafat, para sahabat Nabi jumlah mereka 100,000 lebih, yang meninggal di Madinah cuma 10,000 sahaja. Yang lainnya semua keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, tuan-tuan, dah pergi Masjid Nabawi, depan Kubah Hijau tu adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia meninggal di Turki. Rumah depan Masjid Nabawi je. Sahabat Nabi semuanya keluar bertebaran di bumi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan agama Islam, untuk berjihad di Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggal 10,000 je kat Madinah. Yang lain semua keluar buat dakwah. Sebab tu Islam hari ini tersebar. Sampai kita belajar sejarah, nak tahu cara Islam sampai kat Malaysia ni, orang panggil ACI. Tahu ACI? Arab, Cina, India. Daripada Arab, daripada Cina, daripada India. Cara Islam sampai ke tanah Melayu ni ada 3 cara. Jadi orang Arab ni Masya Allah, mereka buat dakwah, dan hari ni Allah masih menjaga lagi. Jazirah Arab hari ni Arab Saudi lah, yang mana di Arab Saudi ni tidak ada satu gereja pun, tidak ada satu rumah ibadat pun tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan satu rumah ibadat pun kecuali Masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ni Masya Allah, mereka masih lagi membuat dakwah. Dan mereka pun macam baru ni tentang viral isu air Zam-Zam, kan? Kita viral isu air Zam-Zam kan, sampai orang marah kerajaan. Kenapa air Zam-Zam tak boleh jual? Arab boleh jual. Jadi isu kat situ. Nak kata tuan-tuan, Arab Saudi kalau nak buat duit boleh sangat. Boleh sangat nak buat duit. Dia jual je air Zam-Zam dia buat bisnes, kan? Tapi dia tak nak. Satu orang cuma dibenarkan bawa satu sahaja air Zam-Zam. Kita waktu balik ke airport tu, kalau boleh nak beli banyak, dia tak nak jual. Dia orang tak nak jual. Kerajaan Arab Saudi tak benarkan jual, melainkan satu orang satu sahaja. Maksudnya mereka jadikan agama ni betul-betul dia jaga. Macam tuan-tuan pergi di Madinah, kalau tuan-tuan pergi kilang Al-Quran, dia cuma bagi seorang satu Quran je. Satu orang satu mushaf dia bagi. Dan kita tahu Quran di Arab Saudi adalah Quran cetakan terbaik. Kalau tuan-tuan biasa beli buku Arab pun, biasa buku-buku di tanah Arab Saudi ni adalah buku yang paling cetakan terbaik lah. Sebab tu kalau tuan-tuan Quran, tuan-tuan ada contoh Quran, kan tebal-tebal macam ni kan Quran kita, 700 muka surat lebih kurang. Dekat Saudi, tuan-tuan tengok nipis macam ni je Quran dia. Dia menggunakan kualiti kertas yang terbaik. Cuma kita katakan, tapi dia jual murah lah tu. Dia jual berapa rial? Dia jual 18 rial je. Kita kalau kat Malaysia yang Quran yang besar yang buat imam tu, kat Malaysia berapa jual? Berapa tuan-tuan? 200, 100 lebih. Sana 80 rial je. Yang paling besar kali ni paling besar. Kalau yang ni 30 lebih. Maksudnya kalau dia nak buat duit tuan-tuan, boleh sangat. Dia jual Quran, dia jual apa semua, dia tak jual. Dia tak bagi. Saya sebelum balik ke Malaysia, saya belajar di sana. Saya nak beli buku-buku cetakan kilang Al-Quran, sebab dia kilang yang terbaik. Kita nak beli buku-buku dia, nak bawa balik bawa Malaysia lah, buat rujukan. Dia tak bagi. Dia kata hanya orang yang lepasan kuliah Al-Quran saja yang boleh beli. Boleh beli buku-buku, boleh beli buku cetakan Quran dia. Sebab saya bidang sejarah, saya nak beli buku tentang Quran, tentang bacaan imam 10 imam tu. Sebab kita beli bukan kita baca, kita boleh bagi kawan-kawan kita yang bidang Quran nak baca. Dia tak bagi. Dia kata yang boleh beli ni bidang Quran saja. Tuan-tuan fikir, kalau tempat kita ni orang buat duit siapa yang bidang tak ada bidang pun boleh beli. Tapi kat sana tak bagi. Macam jemaah, seorang umrah seorang satu yang boleh beli. Dan itu tentang sirah Nabi SAW. Yang saya baca sikit lah sebagai kita menutup kepada kita punya tentang sirah. Saya rasa lebih baik kita buat ada kelas khusus tentang sirah Nabi SAW. Dan insyaAllah saya akan bagi nota-nota lah. Mungkin untuk slot yang pertama ni kita tak bagi apa-apa, sebab saya baru nak maklumkan kepada tuan-tuan. Untuk kelas akan datang kita akan bagi paling kurang kita akan bagi nota lah. Sebab zaman hari ni tuan-tuan terbalik. Zaman dulu kita pergi sekolah bawa buku. Zaman hari ni cikgu bawa buku. Betul tuan-tuan, saya pergi mana-mana masjid kan, jemaah semua tak ada bawa apa-apa lah. Memang duduk kan. Style Imam Syafi'i yang jenis masuk kepala terus. Guru saya bawa buku banyak. Macam tapi kami belajar dekat Arab Saudi terbalik. Kita di kelas bawa banyak kitab. Sebab
Sana masya-Allah dia punya guru-guru dia, masya-Allah tabarakallah, ya. Sampai umur dia sana guru-guru makin berusia, makin ramai dia punya anak murid dia. Ya, ada seorang ni nama dia Syekh Abdul Razak, dia punya ayah Abdul Muhsin. Dia mengajar daripada normal macam ni, kemudian pakai wheelchair, duduk, dah tua orang export, sekarang ni pakai wheelchair, dah tak duduk sini dah. Jadi orang bawa wheelchair duduk sebelah je. Dah sampai tak wheelchair, tapi dia punya kelas paling ramai. Dan kita bawa buku tu, dan subjek yang paling berat ni subjek hadis, sebab dia melibatkan nama-nama orang, dia boleh sebut. Dan bila tuan-tuan baca, kita yang tukang baca, sebab sana stand mengajar, ada orang yang baca buku, ada seorang qari, dia baca, jadi guru ni syarah. Dan guru ni syarah tak bawa buku lah. Itu namanya pensyarah, sebab dia tak bawa buku. Bukan sebab tak bawa buku lah, sebab dia mensyarahkan. Jadi yang tukang baca tu adalah profesor dekat universiti kami. Profesor, saya belajar dengan profesor tu lah. Dan dia ni, dia kata paling exam susah dia lah. Walaupun kita pelajar degree, tapi dia macam pelajar master dengan PhD dia buat. Dia surah apa ni, padahal kita baru beginner. Yang tukang baca tu adalah profesor. Yang mengajar tu dah pakai ucap. Dan bila contoh sebagai satu contoh, dia sebut tentang silsilah Nabi SAW yang 28 tu kan. Jadi kita orang ni just pegang buku, just buat apa? Just tanda, betul ke tak? Membetulkan dia. Jadi dia baca tu dari Muhammad bin Abdullah bin Hashim sampai ke Ibrahim AS, betul. Lepas tu dia baca yang lain, dia baca sanad. Jadi kita masya-Allah, ni baru betul-betul kita kata ulama. Memang dia datang tak bawa buku. Kita bawa buku ni nak betulkan dia, tapi memang kita yang kena betul lah. Dia siap betulkan benda-benda dalam buku ni. Dia kata cetakan salah dan sebagainya, kita pun betulkan buku kita. Macam ni kalau hari ni kita baca dalam buku lah, kan. Jaranglah orang betulkan, sebab dah dalam buku, takkan buku salah. Jadi tuan-tuan, kita akan ceritakan tentang jihad Nabi SAW ini sebagai penutup. Kenapa kita kena belajar sirah Nabi SAW? Menurut ahli sejarah, lebih 70 angkatan tentera telah dihantar oleh baginda SAW, dan 28 daripadanya dipimpin oleh baginda sendiri. Ada kata 80, nanti kita akan detailkan. Daripada 80 yang Nabi pergi sendiri, Nabi punya tim saja 28. Yang lain Nabi hantar saraya. Dia ada, sebab tu dalam bahasa Arab beza tuan-tuan. Al-Maghazi dengan saraya berbeza. Maghazi adalah perang yang Nabi join, yang Nabi jadi ketua. Saraya ni adalah perang yang Nabi hantar tim, Nabi tak pergi, Nabi hantar wakil. Jadi dalam bahasa Melayu tu nak sebut macam mana? Nak terjemah macam mana? Kan tu yang jadi sampai macam ni. Maghazi saraya nak terjemah ataupun perang yang Nabi join, perang Nabi tak join. Itu bahasa saya lah. Bahasa buku tak tahu, kita akan tengok. Jadi nak kata nak sebutkan istilah tu pun dah berbeza. Ya. Jadi yang Nabi join adalah 28 peperangan. Secara purata tidak kurang 7 kali dalam setiap 1 tahunnya baginda dan para sahabat terlibat dalam peperangan untuk mempertahankan kedaulatan Islam, negara dan umat Islam. Dan di antara kitab, di antara ulama yang terkenal yang buat tentang sirah ni adalah Urwah bin Zubair bin Awam. Seorang ulama Madinah, dipanggil Fuqaha Sab'ah, yang wafat 92 Hijrah. Jadi kalau tuan-tuan belajar sirah ni, dia punya induk dia kat situ, Urwah bin Zubair. Macam kalau kita belajar tafsir, induk dia satu, Abdullah bin Abbas. Jadi mesti ada sahabat ataupun tabi'in yang dia akan turunkan disiplin ilmu ni. Jadi dalam sirah ni kebanyakan semua benda Urwah. Nama dan di antaranya adalah Musa bin Uqbah, merupakan murid Urwah bin Az-Zubair. Berkata Imam Malik berkata, siri-siri peperangan Rasulullah SAW yang dicatat oleh Musa bin Uqbah adalah catatan yang paling sahih dan menyeluruh. Dan kemudian Muhammad Syihab Az-Zuhri, ulama hadis besar, dia panggil Imam Az-Zuhri, merupakan juga murid pada Urwah bin Zubair. Ini semua murid-murid dia. Dan Ibn Ishaq, 150 Hijrah, dan tulisan beliau tentang peperangan adalah yang paling masyhur. Kita hari ni orang Malaysia banyakkan cerita-cerita yang kita tahu, macam Nabi lahir 12, itu semua daripada Ibn Ishaq. Macam dalam buku ni, Syekh Saifur Rahman Al-Ghafuri yang menulis buku ni adalah ulama kontemporari, tapi still dah 200 tahun, 100 tahun lebih meninggal. Dia ni adalah ulama yang mana dia kaji balik riwayat ni, dan dia kumpulkan perkara-perkara yang sahih. Dan dia, kehebatan dia kepakaran dalam ilmu falak. Tuan-tuan tahu falak yang buat kalender tu, dia check balik Nabi kan lahir hari Isnin,
tahun gajah. Jadi dia cek balik, dia jumpa yang jatuh hari Isnin ni adalah 8 Rabiul Awal ataupun 9, bukan 12. Dia kata 12 ni hari lain. So dalam ni dia pilih 9. Jadi kebanyakan ulama' yang buat kajian semula dia pilih 9, ya. Tapi kalau macam kes-kesan masyhur, kebanyakan 12. Dalam sejarah tuan-tuan, ada yang masyhur terkenal tetapi tak semestinya dia sahih. Sebagai contoh tuan-tuan, Nabi SAW berhijrah waktu bila? Malam ke siang? Nabi keluar hijrah, kan tuan-tuan tahu kisah kita dengar waktu kecil kan, Nabi tidur, Nabi keluar waktu tengah malam, yang mana Sayyidina Ali tidur, kan? Itu dalam Sirah Ibn Ishaq. Tapi kalau tuan-tuan buka Sahih Bukhari, sebab kita dalam sejarah ni kena nombor 1 induk Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga asar, yang keempat kitab-kitab sejarah. Sebab kitab sejarah ni dia tidak ada sanad, tapi orang lama dah tulis. Macam ulama Ibn Ishaq ni 152 Hijrah, dia ceritakan balik tapi tidak ada sanad. Dia tahu-tahu bagi tahu 12, tapi dia orang lama lah Ibn Ishaq, ya. Jadi kalau tuan-tuan baca Ibn Ishaq, Nabi keluar waktu malam peristiwa hijrah. Tapi kalau tuan-tuan buka kitab hadis Bukhari, buka dalam hadis Bukhari ni orang tak petikai lah, ya. Orang kata kitab kedua selepas Al-Quran. Sahih Bukhari kata Nabi keluar waktu petang, waktu siang. Jadi tuan-tuan macam mana? Nak pilih siang ke nak pilih malam? Bagi orang yang ada metod, orang ada sistem belajar, dia akan pilih Sahih Bukhari lah. Sebab kita kena utamakan benda yang sahih. Jadi sirah, ya, yang sahih kata waktu siang Nabi keluar Nabi keluar ke Madinah, ya. Tapi kitab sejarah, buku sejarah kata waktu malam. Jadi macam mana nak menghimpunkan? Ada ulama' yang dia boleh himpunkan, ya, banyak usaha-usaha menghimpunkan, ya. Yang mana dia mengatakan Nabi memang keluar waktu malam, tetapi Nabi keluar Mekah waktu siang. Keluar rumah waktu malam, sebab Nabi bukan keluar terus. Nabi pergi ke Gua Sur bersembunyi, kan? Dan Nabi keluar pada Mekah waktu siang. Jadi nampak tak benda tu tidak bermasalah, dia tercantum, tak ada masalah, ya. Itu Ibn Ishaq, ya. Tulisan beliau tentang peperangan adalah yang paling masyhur, ya. Al-Imam Syafi'i pernah berkata, sesiapa yang bercita-cita mendalami ilmu peperangan Rasulullah SAW, maka dia termasuk daripada kalangan keluarga Ibn Ishaq. Maksudnya siapa yang minat sirah, nak tahu tentang sirah ni, dia akan join family, keluarga Ibn Ishaq. Sebab Ibn Ishaq ni cerita di detail. Kalau tuan-tuan buka Quran, cerita tak detail. Kat Quran tak ada cerita pasal tarikh, dia tak cerita pasal susunan perang, dia cerita pasal tentang perintah Allah SWT. Begitu juga dalam hadis, tak ada cerita hari bulan. Dalam hadis ada sebut tarikh, tak ada sebut waktu, ya. Dan tetapi dalam kitab sejarah ni dia detail. Dalam kitab sejarah tu sangat detail. Kalau dia kata Ibn Ishaq ni cerita detail, ya. Dan penulisan ini tidak terhenti di situ. Para ulama pada generasi yang berikutnya telah tetap meneruskan generasi para ulama silam dalam mencatat dan merekod dan mengkaji sirah peperangan Rasulullah SAW. Di antaranya Imam Qutubi, Ad-Durar fi Ikhtisar Al-Maghazi wa Sir, 463 Hijriah wafat. Kemudian Al-Hafiz Abu Rabi' Sulaiman bin Musa Al-Kala'i, 634 Hijriah, Kitab Iktifaq fil Maghazi wa Sir As-Salas Al-Khulafa. Dan yang seterusnya Al-Hafiz Abu Fatah Muhammad bin Said An-Nas Al-Andalusi, Uyun Al-Asar fi Funun Maghazi wa Syama'il wa Sir. Ini juga antara yang latest juga, iaitu Nurul Yakin. Mungkin ramai kat sini orang Malaysia, orang pondok belajar kitab ni, pondok-pondok Malaysia belajar kitab Nurul Yakin, ya. Cuma macam saya kata, kita kena tengok siapa yang mensyarahkan. Sebab ada orang dia berlebihan dalam mensyarahkan. Jadi itu saya katakan ringkasan kenapa kita kena belajar sirah, ya. Mudah-mudahan tuan-tuan tahulah tentang kepentingan belajar sirah, ya. Mungkin hari ini baru, sebab kita kebanyakan kita belajar waktu kecil, dan kan kita belajar pun kita belajar tidak ada, kita katakan sistem, ataupun kita tahu-tahu dah masuk bab lahir, tak cerita lagi tentang kenapa bangsa Arab terpilih, kenapa, macam mana Nabi berdakwah, kenapa Nabi turun dekat bangsa Quraisy, kenapa tak turun dekat Bani Israel. Jadi dalam buku ni dia ceritakan balik, dan buku sejarah ni tuan-tuan dia ada dua, ada dua cara dia punya metod dia. Satu buku dia cerita, satu buku lagi dia cerita pasal pengajaran, sebab buku tentang pengajaran ni dia kena syarah dia lebih lagi. Macam kita sebut tadi, kita banyak cerita pasal cerita, tak sebut pengajaran sangat. Macam buku ni tuan-tuan, dia banyak ceritakan tentang jalan penceritaan,
berkisah tentang jalan pencitraan. Ada satu buku dia cerita tentang pengajaran. Dia contoh kenapa Nabi jadi Nabi dan Rasul umur 40. Dia cerita kenapa. Kenapa Nabi dan Rasul dia punya background kebanyakan latar belakang adalah pengguna kambing. Dia cerita kenapa. Macam buku ni taklah dia tak cerita kenapa. Dia cerita je Nabi lahir kat mana, kemudian disusu kat di mana, macam tu. Jadi buku sejarah ni ada dua. Satu dia ceritakan nilai-nilai pengajaran, satu lagi dia cerita bentuk kronologi perjalanan. Ya. Dan Nabi SAW wafat pada usia 63 tahun. Ya. Dan itu pun jarang juga diceritakan. Nabi wafat hari apa? Berapa hari bulan? 12 Rabiul Awal. Jadi hari ni orang menyambut hari lahir ke hari wafat? Sebab dia buat 12 Rabiul Awal. Nabi lahir 12, meninggal pun 12. Tuan-tuan ada mak ayah yang telah meninggal dunia. Tuan-tuan ada buat hari lahir dia ke hari wafat dia? Jarang kan sambut hari kematian. Jadi itu pun sebab tu menjadi satu isu juga, satu perbincangan juga di kalangan para ulama. Ya. Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Nabi meninggal hari Isnin. Tanam hari apa? Tanam. Dikebumikan hari apa? Itu sebab kita sejarah tak sampai situ. Kita tahu Nabi wafat dia, tapi tak tahu lepas tu tak kat mana. Nabi meninggal hari Isnin. Tanam hari apa? Isnin juga. Hari apa Nabi wafat? Hari Isnin. Tanam hari Rabu. Dan Nabi solat jenazah Selasa dengan Rabu lah. Dan kenapa kenapa begitu lama? Di antara sebab mereka berbincang nak cari pengganti Nabi SAW. Dan kemudian mereka nak selisih pandangan juga. Mereka bersepandangan nak Nabi ni nak tanam kat mana. Ada kata kena bawa balik Mekah, ada kata tanam kat Baqi', ada kata tanam di tempat mana Nabi meninggal. Jadi akhirnya mereka putuskan Nabi ditanam di rumah baginda SAW, di rumah Aisyah. Itu yang dilam. Dan Nabi juga disolat jenazah tanpa ada imam dan tanpa ada imam. Satu Madinah tu semua solat jenazah Nabi tidak berimam. Dimulai dengan para lelaki dewasa, kemudian kanak-kanak, kemudian wanita. Seorang-seorang, tak ada imam. Itu yang sampai berapa malam tu. Itu antara sebab. Dari kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa kami tahu Nabi ini dah ditanam bila dengar bunyi cangkul. Sebab perempuan tak join ikut ke bumi Nabi SAW. Kami dengar Nabi dah ditanam bila dengar bunyi cangkul. Itu. Dan kata para sahabat, tidak ada hari yang paling menyedihkan, tidak ada hari yang paling malam, yang paling sunyi, melainkan pada hari kewafatan Nabi SAW. Madinah sebelum ini dipanggil Madinah Al-Munawwarah, bandar yang kata bandar bercahaya, bergembira dan sebagainya. Pada hari kewafatan Nabi SAW bukan hari yang paling sunyi, sepi. Ada yang tak percaya dan sebagainya. Macam Sayyidina Umar tak percaya, siapa kata Nabi wafat dia pancung. Memang tidak ada hari yang paling menyedihkan. Dan ulama mengatakan ya, kita tuan-tuan ni cara nak kita ada orang ada masalah hati dan sebagainya, macam kita problem, ada banyak musibah, kita kena ingat ada musibah yang paling besar. Nabi kata kalaulah kamu ditipu musibah, ingatlah musibah yang paling besar supaya kita akan reda sikit, betul tak? Kan? Contohnya tuan-tuan, kereta aku hilang lah, kena curi. Itu member dia kata, kau tak apa kereta kau hilang, ni aku rumah dengan kereta hilang. So kawan dia jadi lega sikit, kan? Yang tiada lagi banyak, ya? Jadi bila ada musibah tuan-tuan, Nabi sebut, ya, ini sebagai penutup, Nabi sebut, ya, jika kamu ditipu musibah, maka ingatlah musibah yang paling besar. Iaitu apa musibah paling besar tuan-tuan? Kuis, apakah musibah yang paling besar? Lepas ni kena bawa hadiah. Apa? Musibah yang paling besar apa dia? Jika kamu ditipu musibah, ingatlah musibah yang paling besar, iaitu musibah kewafatan Nabi SAW. Itulah musibah yang paling besar dalam sejarah. Musibah yang paling besar adalah musibah kewafatan Nabi SAW. Hari ini tuan-tuan, kita ada Quran, kita ada hadis, tapi masih lagi umat Islam boleh ditimpa kesesatan. Sebab sahabat beritahu, ya Rasulullah, kenapa kami nak, ada orang tanya dengan Nabi, kenapa kami nak sedih, kami nak risau, sedangkan engkau tinggalkan Al-Quran ke hadis? Kan Nabi sebut hadis tu tadi kan, musibah terbesar adalah musibah kewafatan Nabi. Kata Nabi, berapa ramai para umat-umat terdahulu, ya, macam Nabi Isa AS tinggalkan Injil, Nabi Musa tinggalkan Taurat. Berapa banyak kaum-kaum terdahulu yang punya kitab, tapi mereka terpesong,
Betul tak tuan-tuan? Orang Yahudi mereka ada Taurat, orang Nasrani ada Injil. Keturunan Nabi Daud, umat Nabi Daud ada kitab Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi banyak orang dahulu mereka ada kitab, tetapi mereka tetap menyeleweng. Hatta hari ini umat Islam pun ramai yang terus seleweng, walaupun kita mempunyai Quran dan juga hadis. Ramai juga yang ada nabi palsu yang kita sebut tadi. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT supaya dijauhkan daripada musibah-musibah, daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Dan sebab tu kita perlukan majlis ilmu dan untuk mengingatkan kita kepada akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beringatlah, sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang mukmin. Jadi insya-Allah saya sudahi dengan sesi persoalan. Soalan tuan-tuan ada soalan ataupun cadangan, ataupun kita tuan tak setuju dengan yang kita nak bawa, kita pakai, kalau tuan-tuan nak beli, mungkin nanti pihak panitia, pihak surau boleh syorkan. Ini cetakan Yadim, ni Santai Ilmu, ada banyak lagi cetakan ni, tapi so far bila dah beli banyak buku ni, saya nampak yang macam ni lagi bagus, sebab dia kat bawah ni dia tulis nota kaki, so tuan-tuan nak rujuk senang. Kalau macam ni tuan-tuan, dia kena buka paling belakang, itu kalau kita nak buka lah kan. Jadi dia kata contoh nota kaki nombor 1, so kena buka belakang, kena check balik. Tu bagi saya agak orang tak buat lah, sebab agama ni kena ada rujukan. Sebab kita nak tahu cerita-cerita ni, kena tahu dia punya sumber rujukan. Cuma yang ni tuan-tuan orang suka sebab dia cetakan terbaru. Dan dia, Yadim ni government, Yayasan Dakwah Islam Malaysia, kerajaan ni kan. Jadi bila kerajaan, dia adalah lebih strong lah, sebab banyak kali cetak ni pun dah cetakan berapa. Kalau sebelum ni antara masjid yang gunakan kitab ni juga Masjid Hasanah dekat Bangi, Masjid kat Hasanah tu. Ni cetakan ke-11 tahun 2019. Dah 11 kali cetakan. Rasa yang ni baru 3 kali. Ni persendirian swasta. Jadi mungkin ada apa-apa persoalan, cadangan tentang sirah. Okey, tajuk ni ke dah surau Al-Mahmud dah buat tajuk sirah. Dan saya bila dapat list penceramah yang mengisi tu, kebanyakan saya punya senior juga yang mengajar di surau ni. Saya tengok kebanyakan saya punya senior yang belajar di Madinah. Mungkin sebab saya rasa saya paling junior, sebab saya baru balik tahun ni, tahun lepas 2019 bulan April saya baru balik. Jadi yang lain tu semua kebanyakan saya punya senior-senior lah. Dan tu memang adalah saya punya target. Bila kita balik Malaysia ni, kita nak duduk dengan masyarakat, nak menyampaikan ilmu. Bagi kita itu adalah satu amanah lah. Sebab benda ni kalau kita simpan, dia tak jadi mana. Baik kita sebarkan, kan? Kita sebarkan ilmu, dan cara untuk menghidupkan ilmu dengan menyebarkan. Jadi itu antara inisiatif. Walaupun saya mungkin kita buat sebulan sekali atau sebulan 2 kali, apapun saya tuan-tuan, saya biasa hujung bulan saya tak ada kat sini. Hujung bulan saya biasa saya pergi umrah, sebab saya bertugas sana. Saya sebulan sekali saya akan duduk sana. Tapi memang saya akan, paling kurang saya akan luangkan masa lah sebulan sekali untuk kelas. Ni saya 23 ni saya pergi sana balik. Saya pada bulan Oktober sampai Disember dekat Saudi. Januari datang pun buat kelas kat sana, yang kelas bulanan. Yang kelas-kelas umum saya tak buat. Kelas-kelas yang ada bulanan macam ni saya datang, sebab kita kena komitmen. Kemudian lepas habis kelas tu saya tu berangkat. Saya duduk 2 minggu setiap bulan kat sana, InsyaAllah lah. Apa-apa soalan saya tanya tuan-tuan? Okey, tajuk sirah ke mengantuk, kena buat tajuk lain. Tajuk sirah, sebab insyaAllah tuan-tuan ada kelas. Dan sirah tuan-tuan dia cerita tentang akidah semua ada, tentang sampai detail tu, nama-nama berhala pun dia cerita dalam ni. Sebab nama-nama berhala orang Arab sembah tu bukan nama orang biasa, itu semua nama-nama tokoh. Tapi mereka puja sampai angkat, sampai dah jadi Tuhan. Ada persoalan? Cadangan? Komentar? Kena pakai PowerPoint ke? Tak ada masalah, bagi tahu je. Mungkin kita boleh usulkan lah. Ada cadangan? Ada? Tak ada Ataupun berat sangat ke pakai yang kitab nipis-nipis ke? Tapi tuan-tuan, sebab
Tuan-tuan tak ada masalah. Tuan-tuan kalau tak ikut kat sini pun, tuan-tuan boleh pergi dekat Masjid Hasanah. Saya yang dekat Taman Permai dah siri ke-7. Nak join kat sana ke jauh lah. Tak ada jauh depan ni kan. Ada kelas-kelas ni. So far saya tengok Malaysia, orang Malaysia pakai yang ni. Walaupun dia macam tak konsisten. Contohnya Madu Rasul buat 12, tapi buku ni buat 9. Ramai. Kebanyakan hari ni saya tengok orang kita ni, dia itu antara kelemahan kita lah. Dia tidak konsisten dengan apa yang dia buat. Sebagai contoh, tuan-tuan siapa yang buat umrah, dia akan pergi lepas tawaf kan, kita kena buka bahu belah kanan. Lepas sa'i kena buka, kena tutup. Buka kan, orang Melayu semua buka. Tapi kalau belajar kitab fiqh Syafi'i, tutup. Disunatkan menutup, disunatkan membuka. Itibak, sunat. Kalau tuan-tuan buka YouTube hari ni, sebab benda ni orang tak boleh kelentong, tuan-tuan buka YouTube, buka ceramah umrah yang kitab-kitab yang orang pondok buat. Sebabkan yang orang pondok ni mereka ikut konsisten kitab-kitab kuning ni. Dia orang pondok kata, lepas saya balik buka lah kitab, memang betul. Memang sa'i ni disunatkan itibak. Jadi geng-geng pondok ni marah lah, orang ini buat umrah tak itibak, tak ikut mazhab Syafi'i. Kata Syafi'i, kita pun bila tu dia ni Syafi'i ke tak sebab tak ada pun yang buat. Macam Madu Rasul lah. Kita belajar mana-mana kajian pun, orang kata 9 yang paling kuat. 12 ni masyhur tapi tak kuat. Tapi biasa ramai sambut 12. Sebab kita tu kata tak konsisten. Jadi pentingnya kita belajar ni, kita tahulah. Paling kurang kita tak buat pun kita tahu sejarah. InsyaAllah. Jadi itu saja yang saya kongsikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ni bermanfaat untuk para jemaah semua.